mukminat, bukan mukminat lain, ya. Muslimat as long as kita Muslim. Satu persatu yang datang lalu depan dia, semua tak tutup aurat. Pakai short, kita laki pun jarang pakai short kan. Kita pakai juga seluar panjang, ya. Sesuai dengan sabda Nabi, "Iza lam tastahi fasna' lima syi'ta." Yang mana Nabi bersabda, bila manusia hilang perasaan malu, dia akan buat apa yang dia suka. Sepatutnya fitrah wanita dia lebih banyak tutup daripada lelaki. Kerana seluruh badan wanita adalah aurat kecuali tangan dan wajahnya. Laki-laki dia lebih, ya, bebas dedahkan auratnya kecuali daripada pusat ke lutut, ya. Artinya kalau kita pakai sesuatu tutup daripada pusat ke lutut, bawah lutut sikit, kita dah bolehlah jalan-jalan ke mana, shopping, mall ke, airport ke, no problem. Kerana kita sudah tutup aurat kita. Menurut syarak sudah sempurnalah. Ya. Ya. Tapi kalau you pakai begitu you masuk, mesti kena tahan. Ya. Dia kata you ada problem, ya. Bukan dia tahan you kerana teroris. Dia tahan you kerana dia takut you ini ada problem, ya. Not presentable, tak sesuai, ya. Allah juga menceritakan dalam surah yang ke-7 ayat 26-27 itu juga mengingatkan kita, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jan yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawa'atihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya'a lillazina la yu'minun. Allah ingatkan kita apa yang telah berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya Hawa, yang mana apabila Allah ciptakan mereka dengan sebaik-baik pencipta, sebaik-baik ciptaan, Allah perintah mereka pertama Adam masuk ke dalam syurga seorang, kemudian Allah perintah dia berbaring, berehat, kemudian Allah takdirkan Hawa diciptakan dari Adam. Artinya Hawa tidak dijadikan tersendiri, dia dijadikan dari tulang rusuk Adam alaihissalam, ya. Sebab itu orang kata bila Adam Hawa digabungkan baru dia insan yang sempurna. Berarti din kita, agama kita dianggap lebih sempurna bila kita kahwin. Berarti laki dan perempuan telah digabungkan, disatukan. Bila tak kahwin, dia anggap macam tak komplit lah, ya, tak komplit. Bagi mereka yang sudah kahwin berarti sudah komplit. Yang belum kahwin kena komplit, ya. Itulah kaedahnya. Kemudian syaitan datang mengajar mereka buat sesuatu yang dilarang Allah. Lalu abawaikum, cantiknya dalam Quran bila disebut abawaikum, Quran ni dia ada dua istilah. Bil walidain ada, abawaikum. Abawaikum artinya dia mulakan dengan laki kemudian perempuan, bapa dan ibu. Kalau bir walidain dia mula daripada ibu kepada bapa. Maksudnya lebih kurang artinya ibu bapa, ya. Kita selalu kata ibu bapa juga kan. Itu istilah yang dipakai dalam Quran, bil walidain. Walidain ibu kemudian bapa. Bila abawai artinya bapa baru ibu, ya.
Akhirnya mereka itu dikeluarkan daripada syurga dalam keadaan tidak ada pakaian. Terdedahlah aurat mereka. Begitu Allah ceritakan tentang apa yang berlaku kepada Adam dan Hawa. Terdedah seluruh aurat mereka, tetapi dengan izin Allah, bila Allah nak keluarkan mereka berdua daripada syurga, Allah izinkan mereka guna daun daripada syurga sebagai penutup aurat mereka. Di dalam suatu syarah tafsir mengatakan, Adam diturunkan di India, bumi yang dinamakan India. Ihbitullahu Adam ilal ardi Hind. Sebab itu bumi India spices dia harum. Banyak, walaupun orangnya tak begitu harum, tapi dia punya rempah-rempahnya, dia punya buah-buahnya, bawangnya, ya, mangonya, tak boleh lawan. Ya, India memang ada kerana keberkatan daun yang dibawa oleh Adam daripada syurga. Bumi itu memang ada kelebihan. Kemudian Hawa dipisahkan sebagai satu hukuman, diturunkan di Jeddah. Sebab itu kita panggil Jeddah, Jim Dal Ta Marbuta. Jeddah artinya nenek. Ya. Siapa yang pergi Jeddah, kalau nak ziarah boleh, tapi jarang orang galak, takut nanti kita ada macam-macam nazar pula. Ya. Memanglah saiz dia, kerana mereka itu 60 hasta. Ya. Tingginya Adam dan Hawa 60 hasta. Sittina zira'ah. Ya. Dengan izin Allah, mereka ditemukan di Arafah, yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah tempat yang Hawa selalu pergi situ dan sedang lihat cari suaminya Adam AS. Ditakdirkan Allah, selepas Allah ajar Adam membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya Allah terima taubat Adam AS, ya, dan ditemukan mereka kembali. Ya. Itu secara yang ringkas. Ya. Dan kita tahu bahawa apabila terdedah aurat Adam AS dan Hawa, berjayalah ketika itu syaitan mendedahkan aurat manusia. Jadi setiap kali bila kita lihat ada orang yang beragama Islam dedahkan aurat mereka, artinya satu kejayaan bagi syaitan, satu kelemahan, kekalahan bagi pihak keluarga Muslim. Kadang-kadang bapaknya alhamdulillah tutup aurat, ibunya tutup aurat, tapi kita gagal memastikan anak kita tutup aurat. Dan kita anggap tutup aurat ini perkara kecil, kerana yang penting dalam. Banyak orang kata yang penting dalam, bukan luar. Ada pula hadis yang dia bawa, bukan dia hadis. Dia kata, Nabi dah kata, Inna Allah la yanzuru ila siwarikum wa ila amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Allah tak lihat pakaian kamu, rupa kamu, dan kekayaan kamu. Kita nilai orang begitu. Kita nilai manusia daripada rupa. Kita nilai manusia daripada harta. Nabi kata Allah tak nilai kita dari rupa, dan Allah tak nilai kita daripada harta. Yang Allah nilai
apa yang adalah hati kita dan amalan kita. Jadi sebab itu orang guna istilah Allah nilai hati, bukan rupa, bukan pakaian dan amal. Hati aku baik, walaupun saya tak tutup aurat bukan Islamik, itu Arabik. Kita tak suruh pakai jubah pun, mana-mana baju. Ya. Orang Melayu panggil baju kan, terbalikkan baju jadi apa? Jubah kan? Baju. Ala kulli hal, bila dikatakan tutup aurat, Islam juga ajar manusia supaya tahu membezakan antara satu dengan lain. Laki-laki ada pakaian laki-laki, perempuan ada pakaian perempuan. Baru sesuai dengan fitrah kita, baru kata kenalah, ya, pada tempatnya. Sebab itu kalau orang nak lawak-lawak pun jangan pakai macam perempuan kalau lelaki. Ya, kadang-kadang orang yang joker-joker ni, dia nak bagi orang ketawa, dia pakai baju dalam macam perempuannya. Cantik kau kita, tak sesuai kan? Ini sebagai contoh. Pendedahan aurat ini satu amalan yang telah diamalkan oleh orang lama, orang dulu. Waalaikumsalam. Sebab itu sampai hari ini kalau kita lihat di hutan-hutan Amazon, tempat-tempat orang asli, kadang-kadang pendalam-pendalaman, masih juga orang yang kita anggap orang kuno ni atau orang lama ni masih tak pakai baju. Apabila manusia semakin tamadun dengan ilmunya, inteleknya, dia pun tahu bahawa manusia ini perlulah tutup auratnya. Apabila kita tutup aurat cara Islam, orang yang belum beragama Islam mulai mengatakan kita ini kolot. Kita ini ikut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah mana orang tutup aurat? Zaman jahiliyah buka-buka semua. Tapi bila kita ikut tamadun manusia, dia kata tidak. Dia dah buka-buka, dia anggap itu satu up to date. Akhirnya kadang-kadang yang pelik, kucing dia pun pakai baju, anjing dia pun pakai baju. Wahal anjing dan kucing dari dulu sampai sekarang tak perlu pakai baju. Dia sudah ada pakaian dia sendiri yang Allah cantik. Dia buat sampai kucing pun lupalah, ya, dirinya sebagai kucing kadang-kadang. Itulah yang berlaku bila manusia yang terlalu cerdik, dia akan, ya, menimbulkan fitnah pada dirinya sendiri. Lalu masalah pakaian ada kaitan dengan aurat. Abu Sa'id Al-Khudri, saya nak bawa bab-bab dalam hadis lain, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini juga ada di dalam hadis Muslim, ya, tapi saya bawa ini sebelum kita sambung. La yanzurur rajul ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah wala yufdil rajul ila rajul fi thawbin wahid wala tufdi al mar'atu ila al mar'ati fi thawbin wahid. Yang bermaksud, ini termasuk dalam hadis Sahih Muslim ada, Imam Ahmad ada, Tirmizi dan Ibnu Majah. Tidak sepatutnya seorang lelaki lihat aurat seorang lelaki yang lain. Ini masalah aurat laki sama laki.
Sebagaimana juga seorang wanita kepada aurat wanita yang lain. Kemudian Nabi sambung, jangan ada seorang lelaki bertelanjang. Ya. Bertelanjang dan bersama dengan lelaki yang lain dalam satu tempat mandi. Itu biasanya kalau dalam kelab-kelab ke apa ke, laki-laki semua dia tak kisah, dia kata tempat public bath dia rasa normal, sama semua sama-sama, apa nak malu je, semua orang sama saja, ya, hanya tak serupa ya tu. Warna pun tak serupa ya. Begitu juga seorang perempuan tidak dibenarkan bertelanjang bogel bersama perempuan. Tetapi aurat yang dimaksudkan dalam hadis ini bila laki sama laki ialah depan dan belakang. Berarti kena pakailah ya sesuatu ya. Kalau body ini tak apa, masih boleh tedah, tapi depan dan belakang. Perempuan juga auratnya lebih sikit, depan dan belakang, dan dengan dadah mereka. Ya. Mereka ada kelebihan yang kita tidak ada. Ya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahawa di zaman dia ada orang lelaki pernah pakai pakaian bawah saja tak tutup di atas dan dia berjalan. Nabi terus ya, perintah dia supaya balik, ambillah satu pakaian lain untuk tutup ya, sebahagian atas. Dan kita dah cerita para jemaah, dalam semayang lelaki pun tak boleh buka bahu, kerana Nabi bersabda dalam hadis sahih Muslim bahawa la yusallina ahadukum bistawbin wahid wa laysa ala atiqi syai'. Tak boleh laki semayang dengan pakaian yang satu tutup belah bawah, tak ada pakaian kedua tutup kedua bahu. Tutup dua bahu ini termasuk aurat bagi lelaki dalam salat. Ya. Nah, kita balik kepada buku Sahih Muslim. Kita telah bincang bab-bab itu sebelum ini, dan kita juga cerita tentang apa yang dilarang oleh Nabi terhadap benda-benda yang kita pakai untuk makan dan minum, dan juga pakaian ya. Pakaian yang jelas pakaian sutera. Makan minum yang dilarang oleh Nabi ialah bukan makanan itu haram, tapi guna pinggan ataupun gelas-gelas ataupun mangkuk apa juga dibuat dari emas dan perak ya. Nah, kita lihat hadis 1975 dari Abdullah bin Uqaim radhiyallahu an. Katanya, kunna ma'a Huzaifah bil mada'in fastasqa Huzaifah faja'ahu dihqan bi syarabin fi ina'i min fiddah faramahu bih. Kami berada di Madan ya, di Madan bersama Huzaifah. Berarti ada satu tempat bersama Huzaifah. Kita tahu Huzaifah ini sahabat Nabi yang Nabi sangat percaya pada dia untuk menceritakan pada dia nama-nama orang munafik. Sebab itu waktu Abu Bakar, Umar, bila ada seorang Muslim meninggal, mereka tunggu Huzaifah datang. Bila Huzaifah datang, artinya orang itu bukan munafik. Kalau munafik, Huzaifah tak semayang. Ya, kerana munafik ini artinya di luar dia nampak macam kita, semayang bersama kita, tapi dalam dia adalah musuh kita. Kalau dia jumpa musuh balik, dia kata, saya pura-pura saja dengan mereka. Ya, sebab itu Allah bagi tahu pada Nabi ya, munafikin, dan Nabi bagi tahu pada Huzaifah. Huzaifah minta minum
lalu diberi minum oleh pembesar negeri itu dalam bejana perak. Maka dilemparkan bejana itu oleh Huzaifah seraya dia berkata, ku kabarkan kepadamu bahawa aku telah memerintahkan kepadanya untuk tidak memberikan minum dalam bejana perak. Kerana sesungguhnya, kenapa dia kata? Kerana Rasulullah telah bersabda, maksudnya jangan minum dalam bejana emas atau perak, dan jangan memakai sutra kembang atau sutra biasa, kerana sesungguhnya barang-barang itu untuk mereka orang-orang yang tidak beriman di dunia. Dan untuk kamu, insya Allah kalau masuk syurga, lebih daripada itu kamu dapat. Dalam hadis ini, kalau kita lihat, satu benda yang kita kena belajar ialah masalah-masalah protokol. Huzaifah ini seorang protokol. Bila dia nak pergi mana-mana secara resmi, nak berjumpa pembesar, dia akan maklumkan. Dia tahu pembesar sana biasa dengan cara begitu. Dia nak sediakan minuman di atas bejana yang emas atau perak. Dia tahu. Sebab itu dia dah bagi tahu, ya, kalau you nak sediakan makanan kami untuk saya, jangan pakai benda itu. Tapi orang itu masih hidangkan. Itu yang dia lempar. Apa yang kita belajar, kadang-kadang di dalam masalah pembesar dengan orang awam, kita tahu orang awam serba salah, kan? Kadang-kadang orang awam itu serba salah. Orang awam tu bila dia menghadapi pembesar, dia kena hormat. Memang betul. Sebagaimana sahabat bila jumpa Nabi, mereka sangat hormat Nabi, sehingga mereka berdiri. Betul tak betul? Apa kata Nabi? Duduk. Itu lebih mudah kalau orang atas, seorang pemimpin, dia yang suruh jangan duduk. Jadi tak rasalah kita orang awam bahawa kita tidak ada adab, tak hormat. Kerana Rasulullah SAW dia bukan macam kita, dia adalah utusan Allah. Dia tahu kalau dia galakkan ini, tidak mustahil satu hari orang sembah dia. Sebagaimana orang telah sembah Nabi Isa alaihissalam. Dia takut. Begitu dah sepatutnya. Tapi tengok kadang-kadang Tok Syekh sekarang, khususnya kononnya dia ini Habib ini, keturunan Nabi Ahlul Bait. Ini Nabi itu. Dia nak orang datang cium kaki dia sekarang. Berlaku tak? Yang ada satu Habib lagi dahsyat. Semua orang nak pegang tangan dia, nak cium tangan, kena kasih duit. Oh, tak boleh datang kosong, mesti kasih duit. Jadi dia letaklah satu plastik tepi dia, pegang, buang, pegang, buang. Dia buang dalam plastik. Oh, itu bagusnya Habib tu, kan? Dan orang queue. Tak pernah nampak orang yang datang cium tangannya free punya. Tak ada. Ini cium centera free punya. Bagus juga. Ada setengah terus datang, bukan cium tangan, cium kaki. You nak salah siapa sekarang? Orang awam tak faham. Dia hormat. Seorang yang jadi begitu, dialah kena beritahu. You jangan. Dia orang besar juga. Dia orang hormat. Dia seorang Habib. Jangan buat itu. Dia suruh orang buat. Dia biar orang buat. Macam kita lah kalau pemimpin datang. Tak payah. Kalau orang tak payah ini. Tapi kadang-kadang yang nakal ini siapa? Yang suka buat peraturan ini siapa?
adalah kumpulan-kumpulan tertentu, kan? Dan saya pernah lihat protokol nak menghadap pemimpin di hari kebesaran. Tak boleh berdiri, tak boleh, dia kena berlutut dan jalan dengan lutut. Oh tu. Maka yang paling baik, seorang pemimpin, dia tahu orang nak hormat dia, dia kena maklumkan dulu. Saya tak mau ini, saya tak perlu macam ini. Jadi mudah orang awam buat sesuatu. Ini yang perlu kita sedar. Tengok apa yang dibuat oleh Huzaifah. Bila saya dah maklumkan lebih awal, kamu masih hidangkan minuman dalam benda yang dilarang, saya tak lagi nak kata nak hormat ke, dan saya lempar. Itu cara sahabat menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya tak bagi tahu lain, saya dah bagi tahu. You buat juga artinya you tak hormat saya. Ya, betul. Tapi rezeki itu taklah banyak. Dia minuman saja. Tapi kalau sama juga orang buat sesuatu rezeki, kita kata saya tak makan tu, you buat juga. You saja nak main-main dengan saya. You tahu saya tak akan minum benda itu, you buat juga. You tahu saya tak akan suka campur benda, you buat juga. You tidak hormati tetamu. Kalau saya tak kasih tahu lain, tapi kalau saya dah bagi tahu, you jangan mempermainkan saya. Macamlah kata orang yang stewardess ini datang pada kita waktu kita nak kapal terbang, kan. Kalau long journey, dia tolak troli dia, kan. Dia datang pada kita, dia dah tahu kita kadang nak semayang, isteri kita pakai tutup aurat, dia tahu kita Muslim. Tapi yang datang pun Muslimah juga kadang. Khadijah, Fatimah, dia punya name tag, kan. Tapi dia boleh lalu depan, kan, wine sir, apa nak buat? Ada adab kah? Kalau pergi kepada seorang Tok Sami, dia dah pakai jubah dia, ihram kuning dia, kan? You boleh kata chicken or beef. You tengok dia punya pakai, you tahu ini 100% vegetarian. Mana boleh chicken beef? Lain kalau dia minta. Lain kalau orang tu minta bagi beef. Itu lain. You dah tahu dia pakai pakaian tu, dia tahu dia is a Buddhist monk vegetarian. Common sense akan bagi tahu. You jangan main-main. Saya pernah juga orang datangnya wine, saya panggil dia. Maaf, dari you tahu saya Muslim, tahu? You tahu saya Muslim, you tanya saya mau wine ya? Oh, marah saya. Saya kata, kalau saya seorang yang tak sabar, saya tampar you. You have no respect to me. You tahu benda haram, you galak saya, you macam provoke saya tahu. Oh, we treat everybody equal. Itu bukanlah kebijaksanaan. Common sense will tell you. Okay. Ini contoh saja. You tak pula tanya, you want pork? You nak sebut pork pun you susah. Tapi dibandingkan dosa makan babi dengan minum arak, mana lebih berat? Arak lagi berat. Arak ada hudud, babi tak ada hudud, tak ada had dia. You makan hanya dosa saja, lepas tu kenyang. InsyaAllah you makan setengah ekor pun tak mabuk.
Hanya malas saja, lepas tu tak berjalan kan. Dah kenyang sangat. Tapi arak, you jangan main. You minum memang boleh mabuk. Mabuk, you boleh mengganggu orang, you boleh bunuh orang, you boleh muntah, you lebih jadi kotor daripada babi. Tapi bagi kita, arak, okey. Babi jangan. Kalau babi lah masuk jalan, bagaimana lari anak babi sesat masuk dalam kapal terbang, mesti satu kapal dia sama. Tapi kalau arak tertumpah, siapa nak sama? Sajalah ini cerita saja, supaya kita berfikir. Jadi kalau kita lihat hadis ini, kerana apa dia buat begitu? Kerana Nabi telah larang dan dia dah bagi tahu, sebab itu dia buat. Kalau dia tak bagi tahu lain. Dia tak mau orang main-main dengan hukum. Ya. Kadang-kadang mungkin macam kita kata itu pembaziran, ketika itu dibenarkan. Ada pembaziran yang dilarang, ada pembaziran. Nampak pada zahir pembaziran, tapi itu satu pendidikan. Ya. Dari Ibnu Umar pula katanya, Umar bin Khattab melihat Uthari At-Tamimi berdiri di pasar memamerkan sebuah baju yang dibuat dari sutera. Uthari adalah seorang lelaki yang berdekatan dengan para raja dan memperoleh baju itu dari mereka. Dia orang yang dekat dengan pemimpin. Kata Umar, aku melihat si Utarid berdiri di pasar memamerkan sebuah baju sutera. Alangkah bagusnya seandainya anda beli untuk memakainya di saat menerima para utusan Arab yang datang menghadap anda. Berarti kalau you pakai sutera untuk menyambut tetamu yang besar-besar ini, ya kadang kita bila ada tetamu, pemimpin datang, kita ambil pakaian pun kena kemas sikit. Ya adalah style ya. Macam orang nak masuk genting, dia kena pakai apa? Kasino nak masuk kena pakai apa? Oh, batik. Baju-baju ini tak boleh masuk. Ini jubah-jubah memang tak boleh masuk. Tapi saya selalu juga pergi genting pasal ada ceramah dulu kan. Jadi gad-gad tu kenal lah saya. Jadi kata, Ustaz nak masuk tengok. Saya kata boleh masuk. Pakai batik masuk. Dia pun ada batik. Sampai banyak dah. Siapa yang tak nak batik, dia pun ada batik. Macam orang nak masuk masjid kan, you tak tutup aurat, dia ada pakaian jubahnya untuk tu. Dia pun ada batik ya. Pakai. Kerana untuk orang tempatan, security guard kata, untuk orang tempatan memang kalau orang Islam dia tak bagi masuk. Tetapi kalau orang Islam dari luar negara boleh masuk. Boleh? Boleh. Tunjuk password. Saya bukan lokal. Dia punya rupa-rupanya dia punya haram untuk lokal saya. Dia tidak haram pada keseluruhan. Ya. Jadi saya pun dia bawa saya tawaf lah. Saya masuk tengok, oh begini rupanya kasino. Itu tempat awam. Ada satu room, bilik pula khusus. Itu untuk VIP. Itu tak main-mainnya. Ini kawasan you tak boleh masuk yang 10,000 tak makannya. Ratusan ribu punya orang. Yang mana kedatangannya dibiayai percuma. Ya, pihak kasino akan bagi dia tiket percuma, business class, first class. Dan hotel percuma. Bilik semua percuma. Tapi kalau dia masuk, dia tak boleh lah main-main 10,000 main atas. Ini ratusan. Dia tahu, dia kasih you percuma, lepas tu you akan kalah.
Mana pernah orang main judi menang selalu? Dia menang sekali-sekali, dia kalah kerap. Lebih kerap. Kerap kali. Itulah masalah tentang pakaian ini. Jadi pakaian sutra, kata Umar, kalau you boleh beli, boleh pakai, kan? Bila nak menyambut tetamu-tetamu yang istimewa, utusan-utusan resmi, boleh juga you pakai bila ada hari-hari kebesaran, pakai waktu khutbah hari Jumaat. Jawab Rasulullah SAW, yang memakai sutra di dunia hanya orang yang tidak dapat bahagian di akhirat. Kita tahu kan orang yang tidak ada nasib di akhirat siapa dia? Orang yang tak beriman. Senang saja, orang tak beriman. Kenapa kita kata orang tak beriman? Oleh kerana Nabi bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tak akan masuk syurga sehingga ada iman. Tidak berapa lama sesudah itu Rasulullah SAW diberi orang beberapa helai pakaian sutra. Kadang-kadang Nabi pula dapat hadiah daripada orang-orang. Hadiah datang daripada orang lain, tapi pakaian itu dibuat dari sutra. Yang Nabi kadang dapat pakaian sini dari negara ini dan negara itu, dia terima apa orang bagi, kebetulan pakaian itu dibuat daripada sutra, tapi dia tak pakai. Dia bagi kepada sahabat. Lihat kisah ini. Jadi bila dia mendapat hadiah daripada orang dengan beberapa helai pakaian sutra, Rasulullah kirimkan kepada Umar sehelai. 3 helai itu. Satu dia bagi kepada Umar, satu bagi Usama bin Zaid, dan satu dia bagi pada Ali bin Abi Talib. 3 sahabat. Lalu dia berkata kepada Ali, potonglah baju itu untuk jadi selendang isterimu. Kebetulannya laki tak boleh pakai, tapi isteri kita boleh pakai. Berarti you potong-potong supaya kain itu boleh ditukar, diguna oleh isteri. Dan pernah juga yang saya pernah sebut bahawa Anas bin Malik dan Zubair al-Awwam, kedua sahabat dibenarkan Nabi pakai kain sutra, baju sutra, jubah sutra. Kerana apa? Kerana skin dia allergic dengan bahan lain. Kalau ada sebab, Rasulullah membenarkan balik, untuk bangga-bangga kerana sutra kebetulan mahal. Rasulullah tak suka umatnya membazir sangat dan nak menunjuk. Takut nanti orang tunjuk. Ialah kebiasaannya tengok orang pakai secara yang istimewa itu, takut datang riak. Tengoklah kalau parti-parti kan, itu pakaian macam-macam punya, kan. Yang kilau-kilau pun ada, yang batu sini ada, batu sana ada, bukan. Ini tak makan ratusan, ini mesti ribuan. Tapi kalau kita pakai, tidak sampai datang riak nak menunjuk. Sekadar kita pakai, seorang isteri pakai pakaian yang cantik-cantik untuk hias pada suaminya, sangat digalakkan. Tapi umumnya mana nak pakai cantik untuk suami? Suami pun tak tengok pun. Jadi sebab salah kan kita pakai belanja banyak-banyak, suami pun tak tengok. Bazir, berpeluh kita. Jadi sebab itulah banyak perempuan yang pakai bila nak keluar, nak pergi walimah, macam-macam, Jangan sampai riak, yang takutnya datang nak menunjuk,
Kau datang pula orang pengok, wah halusnya kain. Ini bukan sebarang kain. Ini berapa? Ini murah ya. Ini kain saja 3,000. Belum nak jahit lagi. Okay. Takut datang riak. Potonglah baju itu untuk jadi selendang isterimu. Umar juga datang kepada Nabi yang membawa baju sutra yang dikirimkan oleh Nabi untuknya. Jadi Umar pun kata, ya Rasulullah, untuk apa anda kirim aku baju sutra ini? Bukankah kemarin anda telah kata peraku tentang baju yang dipamerkan oleh si Utarid? Jawab Rasulullah, aku tidak suruh you pakai. Mungkin you guna untuk kepentingan lain, untuk isteri, kalau anak perempuan boleh pakai. Bagi mereka boleh, kita saja yang pakai. Hanya kadang Nabi dia tak suka. Nabi is a very simple man. Simplicity itu digalakkan oleh Nabi. Dalam istilah Arab dia kata bazazah. Orang yang sangat sederhana. Nabi boleh pakai pakaian yang mahal-mahal pasal orang akan bagi. Tapi dia make it very simple, ya. Supaya umatnya tak hina bila orang pakai baju yang normal-normal, orang tak pandang rendah. Pasal itu juga pilihan Nabi, simple, kan? Tapi Rasulullah baju kebetulan, ya. Orang-orang muda ni kita kena hati-hati bila kita pakai baju ada banyak design, ada banyak perkataan, ada banyak apa-apa. Pastikan dia tidak ada design yang very un-Islamic lah. Ya. Tidak ada bentuk salib ke, kepercayaan agama lain ke. Ya. Kadang orang suka pakai baju-baju ada gambar pula gajah. Gajah ni kebanyakan siapa suka? Ada pula agama lain. Sebab itu kalau nak tahu kereta itu siapa punya, daripada belakang kan, you tengok kadang dia ada bentuk manusia, badan manusia, kepala apa? Kepala gajah. Tadi waktu kita bawa kereta, kemudian sesat jalan saya punah. Tadi saya datang awal tapi sesat. Ya. Kemana kita keluar pun tak tahu tadi. Pusing. Lepas tu jumpalah satu kereta lalu depan kita. Ada pula gajah di belakang. Ya, gajah itu hanya kepala saja, badan manusia. Itu siapa punya? Hindu punya. Masing-masing ada lambang. Kita orang Islam jangan. Pakaian kena simple. Sebaiknya dia plain kan. Kalau a very fine design tak apa. Saya baru ni pergi ke Jogja, ya, ke Gajah Mada, ada ceramah di sana, ada kita bagi khutbah Jumaat dekat Markas Syekh bin Baz di Jogja. Alhamdulillah bila balik orang senang hati yang kita cari satu pakaian batik memang istimewa, mahal. Tapi kebetulan dia tak maklum pada saya. Okay. Dia serahkan benda itu pada saya waktu di airport. Saya balik buka, nampak, oh memang kain dia halus macam jaket begitu. Kebetulan dia banyak, kebetulan batik Indonesia ni, dia punya design banyak ada binatang, ada, ya, dia punya design patung benda Hindu pun. Allah, ya. Kadang-kadang kita terlupa kan, kita asal batik, kita lupa kita orang Islam. Pakaian kita pun batik dah halal, tapi kepada design itu bercanggah dengan nilai kita. Tak pakai lah, mana nak pakai, susah kan. Ustaz nak pakai lagi tu. Okay, kena hati-hati walaupun lawa cantik kainnya. Kadang-kadang kita nak bagi hadiah, kita kena juga ambil tahu supaya benda yang kita bagi orang itu dapat manfaatnya, dapat dipakai, bukan? That is important, ya. Kita tahu apa orang suka. Ya, semua orang dia tak suka warna pun ada problem, bukan?
Jadi kalau betul kita nak bagi hadiah kat seseorang, ini adab yang kita kena belajar. Kalau kita nak bagi hadiah, ada baiknya kita tanya. Zaman sekarang orang nak kahwin, walimah pun orang sekarang semakin bijak. Dia takut nanti orang beli hadiah ni semua hantar pinggan saja, bagi kasih gelas-gelas saja. Berapa banyak gelas pun tak pakai. Kan? Jadi dia pergi satu shopping complex. Dia buat satu, dia tengok apa dia nak. Orang baru nak kahwin kan, banyak pindah rumah, dia nak mungkin washing machine satu, dia nak oven dua, dia nak ini, ada heater, ada aircon semua, mungkin dia nak kan. Jadi dia tengok apa yang dia nak letak dalam rumah, katil dia kah, queen size kah, king size kah, apakah semua. Dia dah tengok, dia dah survey, dia list, kemudian dia hantar ke kawan-kawan. Bukan? Kalau siapa nak beli hadiah untuk saya, ya, ini ada orang sudah ambil, sudah tik, ada ini lagi belum tik. Bijak tak? It's good. Supaya kalau you nak bagi benda, kalau you rasa susah, bagi apa? Bagi cash ya. Bukan. Tapi kalau you rasa you nak bagi barang, it's good to know apa yang orang baru kahwin, apa yang dia perlu. Bukan. Saya tengok most of the Chinese family are like that. I think budaya yang ke shopping complex ni Cina punya budaya ni. Lama-lama kita terima. Jadi dia, keluarga kita kalau siapa kahwin beradik, mula-mula dia akan pergi tengok rumah. Dia cakap ada katil, ini langsir, mungkin ini washing machine, dan ini bekas dapur ke apa. Dia cek dia. Nanti dia pakatlah family. That is good. Mana bagi hadiah itu paling baik. Ya. Tidak pun kita bagi kewangan supaya dia tahulah apa nak buat dengan kewangan itu. Ya. Jadi secara ringkas para jemaah muslimin dan muslimat, ya, kalau sesuatu yang kebetulan tak boleh dipakai untuk lelaki tapi dia tak haram bagi perempuan, boleh ambil bagi barang anak-anak perempuan kita, isteri kita pakai. Ya. Jangan langsung kita menolak kerana kebetulan Nabi dah kata pakaian emas dan sutra dilarang ke umat aku lelaki tapi dihalal bagi umat saya yang perempuan. Alhamdulillah, ya. Tak membazir insya-Allah. Hadis 1977, Anas bin Malik katanya Rasulullah SAW membolehkan Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf, tadi saya sebut ada Anas juga, memakai pakaian sutra kerana kedua menderita penyakit kulit. Jadi kalau ada sebab, banyak hukum akan berubah. Macam kita nak semayang. Semayang fardu memang wajib berdiri. Termasuk rukun. Berdiri itu rukun bagi orang yang boleh berdiri. Kalau orang yang sembahyang wajib sengaja tak mau berdiri, tak sah. Wa qumu lillahi qanitin. Diperintah oleh Allah. Tapi bila orang itu memang tak boleh berdiri kerana keuzuran, ketika itu hukumnya berubah. Bahawa boleh julusan, qiyamau atau waqu'udan, duduk. Tapi duduk hanya untuk orang yang tak boleh berdiri. Lain dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat orang yang boleh berdiri nak duduk pun boleh. Hanya pahala korang. Kita bezakan antara yang wajib dan yang sunat. Contohnya, ya, memang ada ketika benda yang dilarang pada suatu ketika, kalau dibenarkan untuk ketika yang lain, maka kita tahu bahawa haram itu tidak haram mutlak. Dia tak macam arak. Arak itu haram mutlak. Jangan bagi alasan kerana ubat. Nabi kata Allah tak pernah jadikan satu benda yang dia haram itu ubat. Secara umum juga, kecuali ada dalil khusus mengatakan macam sutra.
ada dalil khusus, Nabi izinkan. Maka sebab itu kita kata haram itu tidak haram mutlaqan. Ya. Ini sebagai satu hikmah agama, ya. Samalah dengan macam orang yang nak semayang tak boleh ambil wuduk pasal sakit, kulitnya ini tak boleh kena air, kena kering, maka ketika itu dia boleh tayamum, ya, dia boleh tayamum. Sama juga orang yang semayang mesti bersih pakaiannya, bukan kena najis tak boleh, tak sah. Tapi kalau dia ada penyakit selalu kemudian kencing, kena dalam hospital, siapa nak salin? Ketika itu fattaqullah mastata'tum, kaedah dia berubah, ya. Sama yang saya sebut tentang kenapa sutra pada awalnya dilarang kepada sahabat-sahabat yang lain, kemudian dua sahabat pula dibenarkan kerana ada sebab, ya. Hadis 1978 dari Ali bin Abi Thalib, katanya Rasulullah SAW telah melarang berpakaian seperti pendeta dan memakai pakaian tercelup dengan warna kuning, memakai cincin emas dan membaca Quran dalam rokok. Memang Nabi dilarang oleh Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menceritakan bahawa saya dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan ketika sujud. Walaupun baca Quran itu baik, Quran siapa kata tak baik, tapi kalau dibaca dalam tempat yang dilarang jadi salah. Baik bukan menurut kita, baik ada peraturan, ada adabnya juga. Bila, mana, ini perlu kita, ya, berhati-hati, ya. Begitulah memakai cincin daripada emas. Rasul dia pakai cincin juga, asalnya ada emas, lepas tu dia buang, lepas tu dia pakai yang perak. Tapi cincin Nabi tak macamlah cincin kita semua, bukan? Cincin kita itu ada batu, ya, yang hijau, yang merah, yang putih-putih, bukan? Cincin Nabi hanya ada apa? Ada Muhammad Rasulullah. Ya, setengah orang yang pakai cincin Nabi pada hakikat bukan dia pakai cincin untuk hias, dia pakai cincin supaya dia jadikan khatam dia. Cincin pun dinamakan khatam. Tapi macam istilah yang dipakai oleh Allah dalam Quran, Nabi Muhammad khataman nabiyyin. Apa arti khatam? Last, penutup. Ada satu kumpulan orang Islam, dia kata bukan, makna khatam ialah cincin. Cincin yang ada cap mohor Muhammad Rasulullah. Memang Rasulullah dia pakai cincin, ada ukiran itu. Bila ada surat resmi datang, Nabi tak erti tulis, dia tak erti baca. So bagaimana kalau nak sign? Dia guna semua orang dia guna khatam. Cari apa-apa dakwat-dakwat dah sedulu macam-macam ada, dia pakai itu, dia khatam. Waktu perjanjian Hudaibiyah, pihak musuh bawa surat supaya Nabi setuju bahawa ini nampak kalau orang Islam dari Mekah lari pada kamu di Madinah mesti serah balik. Kalau kamu orang Madinah datang ke Mekah, kami tahan dia, tak kasih balik. Wah, ini syarat berat sebelah, ya, kan? Tapi Nabi telah orang baca depan dia dan dia dah faham. Dia tunjuk apa yang saya patut buat. Dia kata kena agree lah. Nak sign, Nabi pun tak hati. Dia guna khatam, seal Muhammad Rasulullah, cop mohor. Bila pihak musuh tengok, kami tak terima khatam ini, seal ini tak terima.
Wah. Waktu itulah sahabat dah satu macam lah. Sahabat kata ini melampau. Kita tak pernah budaya Arab, adat-adat tak pernah halang orang nak pergi Mekah. Kali itu dia halang. Dia tak mau orang Islam masuk. Artinya sejarah Arab ketika itu dia sendiri langgar. Dia tak bagi. Dia kata tak boleh masuk Mekah, kena pulang. Mungkin tahun akan datang boleh masuk. Kita perjanjian 10 tahun, kita mesti damai. You tak kacau kami tak kacau kamu. Kami you nak dakwah pun tak apa, kami tak ganggu lagi. Tapi kalau orang Islam daripada Mekah lari pada kamu di Madinah, mesti serah balik. Kalau tidak, kami hantar utusan untuk ambil. Kalau orang Islam dari Madinah datang berziarah keluarga di Mekah, kami tahan dia, tak boleh pulang. Nabi pun tengok sahabat memang dah tak nak terima. Tapi Nabi kata, mana apa yang saya perlu buat? Dia suruh sign, saya tak design, bagaimana? Khatam. Tak terima. Kenapa tak terima? Kerana kalimah Rasulullah. Kerana mereka tak terima Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mereka hanya terima Muhammad bin Abdullah. Kalau dia dah terima, buat apa dia buat perjanjian? Berarti dia terima engkau sebagai Rasul. Pasal dia tak mau. Satu penghinaan. Oh, sahabat semua dah ready dah. Kalau Nabi kata jihad, habis dah. Mereka pun bawa juga pedang-pedang pasal nak sembelih, nak korban. Bukan nak sembelih orang, nak sembelih binatang lepas haji. Jadi sahabat semua rasa satu penghinaan. Kita tolak tu semua. Rasulullah, mana apa yang lepas tak setuju lagi. Ini Rasulullah padam. Tengok ya sifat pribadi Nabi. Kenapa Nabi terima perjanjian itu? Kenapa Nabi? Kerana satu clause yang dia tak halang Nabi untuk berdakwah. Berarti peluang untuk kita berdakwah dah terbuka. Itu penting. Kalau Nabi pergi Mekah pun tak boleh balik. Dia ada hak tahan. Tapi bila ada perjanjian itu, tapi Rasulullah tak pergi. Apa yang dia pulang. Akhirnya semua pulang. Waktu itu sahabat dah tak tahan lah. Rasulullah pun tengok sahabat semua macam tak puas hati. Akhirnya Rasulullah kata, kita tak boleh masuk Mekah, kita kena pulang. Tak ada siapa ready nak pulang. Semua tak puas hati, marah. Rasulullah pun tengok sahabat macam mungkin kecewa lah kan. Dia pun masuk dalam khemah dia dan bersama isteri, bincang dengan isteri, apa yang nak jadi ya. Saya suruh umat aku tahlul, kebetulan kali ini mereka agak marah sikit. Bukan marah kat Nabi, marah kepada perwakilan tu. Jadi isteri Nabi kata, ya Rasulullah, kalau you keluar dari khemah, you tahlul dulu. Rasulullah suruh mereka tahlul, mereka tak. Rasulullah tahlul dulu. Keluar, dia tahlul, lepas tu tukar pakaian, dia masuk balik khemah, tak cakap. Kadang Rasulullah pun bila keadaan dah tegang begitu, dia pun tak mau ganggu ya. Dia tahu bila orang dah marah, bukan marah Nabi, nanti you cakap nanti susah kan. Macam perempuan pernah yang mati anak dalam kubur kan, Nabi suruh dia sabar. Dan nampak dia macam mengeluh, Nabi tu sabar. Perempuan tu tak tahu itu Nabi, marah kat Nabi. Bukan anak engkau
kan? Mana you tahu perasaan saya bagaimana? Apa kena mengenal engkau jadi macam dia marah. Rasulullah tak mau, dia pun tinggalkan. Bila orang dah marah, you jangan. Baik you sabar. Ya? Selepas seluruh sahabat lalu nampak, you tahu siapa itu? Itu Rasulullah tu. Menyesal perempuan. Baru dia balik, lepas itu keadaan dah reda sikit, dia jumpa Nabi minta maaf. Saya terimalah nasihat engkau ya Rasulullah, suruh sabar. Baru Rasul berkata, sabar yang sebenar bila musibah itu berlaku. Ya. Jadi akhirnya bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat kepada peruntukan untuk berdakwah, itu satu peluang yang cukup baik. Dia terima, dia keluar, dia tahlul, dia masuk, sahabat semua tahlul balik. Waktu itulah dakwah Islam berkembang. Dakwah Islam berkembang, alhamdulillah. Biasanya tahlul you akan cukur rambut, sembelih binatang dah bawa, you tahlul. Macam kita bila nak tahlul haji lah kan, you cukur, kemudian you sembelih binatang, lepas tu you tukar pakaian. Tidak berapa lama ada orang Mekah yang sudah tak tahan ditekan oleh orang musyrikin, lari hijrah ke Madinah, diikuti oleh pihak musyrikin, memburu mereka sampai kepada Nabi. Pihak musuh pun sampai minta, ingat perjanjian dulu. Wah, ini satu peristiwa yang perlu kita faham. Rasulullah hormat pada janji itu. Itu perjanjian saya, kamu kena ikut mereka pulang. Ya, beberapa orang dia ambil balik oleh orang musyrikin. Pertengahan jalan, kumpulan ini nampak pihak musyrikin ini sudah mulai rehat. Mereka bunuh semua orang musyrikin. Dia pun ramai, ya, yang musyrikin pun tak lama, tapi dia nak supaya Nabi hormati perjanjian. Mereka bunuh. Bila mereka bunuh, mereka buat satu markas di kawasan itu. Dia pilih markas antara Syam dengan Mekah. Ini perjalanan perdagangan. Jadi setiap saudagar datang dari Mekah, di situ mereka akan tahan, rompak, dan mereka berperang. Ini jadi bandit lah. Ini Hawi bandit ini. Berita sampai Nabi, Nabi tak komen, diam saja. Mereka anggap jihad bagi mereka. Harta mereka dirampas, hak mereka dirampas. Ya, mereka tidak kerana pengislaman, sebab itu setiap orang musyrikin Mekah lalu mereka ambil balik. Akhirnya datanglah pengutusan. Ya, tidak lama kata, kita izinkan supaya Nabi terima mereka. Kalau tidak, dia mengganggu. Bukan kerana kumpulan orang-orang Islam dah semakin banyak lari lah, tapi tak ke Nabi, lari join geng ni. Dia kata sekarang ada tempat yang kita boleh pergi, masuk ke sana. Jadi semakin besar, ya, orang Islam di situ. Dan siapa-siapa yang telah merampas harta orang Islam di Mekah, waktu mereka lalu, mereka rampas balik. Ini keadaan yang Rasulullah tak terlibat. Dia tak mau kata apa-apa. Itu bukan urusan saya lagi, itu urusan kamu dengan mereka. Ini kebijaksanaan Nabi, tak terlibat. You don't blame Nabi. Saya dah serahkan balik kepada kamu. Tidak lama seorang wanita datang kepada Nabi, hijrah kepada Nabi dari Mekah. Datang juga perwakilan minta turun ayat. Turun ayat bahawa kalau wanita-wanita yang mukminah datang pada kamu, tak boleh serah balik.
Perjanjian itu tak kena dengan wanita. Tapi ada juga setengah sahabat yang nak balik ke Mekah jumpa keluarga. Tapi Nabi tak halang. Nabi tarbiahkan mereka. Kalau you pergi memang you tak boleh balik, tapi you mesti jalankan dakwah. Jadi orang yang kuat boleh balik, supaya dakwah tak mati dalam. Jadi dua-dua ada keuntungan, ya. Dan kalau orang yang datang balik kepada Nabi, kemudian kalau dia sebelum perwakilan itu datang nak minta balik, Nabi tarbiyah supaya mereka faham, hantar balik. Ini satu perjanjian Hudaibiyah yang kadang-kadang kebanyakan orang lupa hikmahnya, ya. Jadi apa yang kita nak lihat, kita cerita peperangan itu kerana cincin Nabi. Kerana cincin Nabi, ya. Tapi hadis tadi yang saya nak balik untuk mengakhiri kelas kita malam ini, Nabi juga melarang kita berpakaian seperti pendeta, ya. Kerana apa? Agama Islam dia tak ada macam satu agama yang ada uniform. Kalau seorang sudah jadi imam besar, dia ada pakaian imam. Berarti ini lainlah. Ini bukan pakaian sebarang orang, ini pakaian khas untuk imam-imam. Macam pendeta-pendeta, dia ada dia own uniform. Islam tak mau begitu. Pakaian kita boleh, sebab itu kita tengok mufti-mufti kita pun bos jaket juga. Kadang-kadang makmum pula jubah dengan serban. Lagi hebat dari mufti juga kan? No problem. Islam no problem. Islam tidak meletakkan syarat kalau mufti mesti dia jubah. Serban dia mesti tinggi ni. Dia lipatan mesti begini. Dia ada suatu cara, ya. Tak ada. Ini cantiknya Islam. Ya. Ya. Mudah-mudahan mereka tidaklah terbawa-bawa ke arah itu. Mungkin takut seakan-akan dia kena pakai begitu. Dia ada satu pakaian khusus. Memang agama lain dia ada adat pakaian untuk membezakan, ya, kedudukan dia punya imam. Tapi Nabi tengok pakaiannya so simple. Sebab itu bila Nabi berjalan dengan sahabat yang lain, kalau orang tak kenal siapa Nabi, orang tak tahu itu Nabi. Nak tunjuk bagaimana simpelnya pakaian Nabi, lebih simple dari sahabat yang lain. Tak macam kita, ya. Kalau dia anggap macam uniform, ya, supaya dia nampak kemas sikit, ya, pegang masjid. Kita takut nanti ada satu khusus orang kita sendiri nak pilih ini pakaian untuk kita saja, ya. Ya, tak boleh, ya. Ini kuning untuk orang kuning saja, ya. Orang biasa you pakai biasa, ya, warna biasa-biasa, ya. Jangan lupa, ya. Darah saya kuning, semua kuning, ya. Jadi itu satu Islam tak suka. Sebab itu you tengok hadis Nabi ini, dia kata apa? Katanya ya, kata muasfar, warna kuning. Nabi tak suka. Kebetulan you tengok, ya, warna kuning dipilih oleh siapa? Ya. Ya, kadang-kadang bila orang kata saya ada kuning sikit, ya, fahamlah kita. Kuning sikit berarti saya ada darah lain sikit, ya, jangan lupa. Ini mendatangkan keangkuhan, ya. Nabi memang tak sukalah warna itu, ya. Ada yang warna yang lain yang Nabi pun tak begitu galakkan. Tapi yang ini kalau kita lihat Nabi larang terus, ya. Sebab itu saya tengok memang cantiknya Islam. Bila kita tengok kadang kita pergi masjid-masjid besar, kemudian tengok imam dia keluar, simple saja dia ambil pakaian, bukan? Tengok Tok Bilal lagi hebat.
That's good. It's good. Islamic is bagus supaya kita simplify ya. Itu bagus. Pakaian itu akan membentuk pribadi seseorang. Sehingga Nabi larang kita pakai baju yang terlalu labu sampai tutup buku lali. Itu juga pakaian orang-orang yang nak tunjuk lah ya. Kita ini ada duit lah ya, kita orang besar sikit ya. Ya. Tapi apa yang perlu kita faham, hadis 1978 ialah Nabi larang kita orang Islam ada satu pakaian khusus untuk pendeta, imam-imam besar, mufti-mufti ya. Tapi kalau mereka anggap sebagai pakaian, sebagai satu uniform yang mana semua pegawai masjid pakai samalah, berarti tak ada beza, dan it's okay, no problem ya. 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 Mudah-mudahan benda itu mereka tahulah niat mereka. Kalau orang-orang takut nanti dia terbawa-bawa, you know? Nanti katalah ada orang kebetulan Tok Siak terpakai, you tak boleh pakai, itu untuk itu dah timbul masalah. Tapi mudah-mudahan ya, tak sampai ke peringkat itu ya. Sebab tu budak-budak tahfiz Quran kadang-kadang yang saya kenal, kalau dia ada pandai Quran, dia pun nak pakai baju apa tu yang ekstra ya, macam Arabnya kan. Saya pun banyak orang bagi tak pernah pakai pun, tak biasa. Pasal dia banyak gangguan kadang-kadang, sekejap tarik banyak gangguan. Tapi orang selalu ada setengah murid saya, Ustaz kalau pergi Mekah boleh beli kat saya tak payah aku. Takut pakaian itu datangnya ria. Bukan, itu juga kita kena hati-hatilah para jemaah ya. Artinya Islam agama yang sangat halus. Dia ajar kita supaya jangan lupa, jangan kita lalai sangat, jangan kita takabur dengan pakaian kita ya. Maka sebaik-baik pakaian yang sederhana, pakaian orang bertakwa ya. Orang bertakwa artinya very simple, bukan tak boleh you mahal pun tak apa, tapi mahal yang tidak ya jadi satu kebanggaan ya. Setengah orang suka pakai yang kualiti tak apa, tapi jangan kita banggakan ya. Ya. Itulah yang saya nak sambung hari ini. Mudah-mudahan kita orang Islam terima Islam sebagai suatu agama yang syumul, bukan hanya semayang ikut sunnah ya, kita puasa ikut sunnah, zikir ikut sunnah, pakaian pun kalau boleh kita ikut, cara makan minum pun kita ikut, supaya sunnah itu secara keseluruhan insya-Allah. Kalau ada soalan dipersilakan. Nah, orang lelaki tak boleh pakai pakaian yang macam perempuan. Nah, kalau di Kelantan orang lelaki pakai kain batik di laut pun jarang. kain batik bukan kain perempuan, kan kain batik kain perempuan dah. Ya, kalau sudah jadi satu pakaian satu tempat yang tidak dikhususkan untuk perempuan, it's just a design, dan tak apa. Tapi kalau memang itu dia khusus perempuan, dia tak sepatutnya. Dia kena pakailah pakaian sesuai dengan fitrah. Budaya lelaki perempuan Kelantan pakai batik, sedangkan perempuan pakai lelaki Yalah, silk. Now you have two types of silk. Cover all. yalah, we stay away. It's better. It's always better. Is there anything about solat that you have to cover your tangan? Solat adakah yang ada suruh tutup bau? Tutup bau arti dia must be some tangan lah. Bagaimana kalau tangan pendek? Tidak jadi hal. Hanya Nabi tak mau kita yang pakai baju panjang tapi lipat. Nabi tak nak. Kalau you pakai baju long sleeve, you kena lepaskan. Macam kadang-kadang kita tengok style kita kan, ada another trend anak lelaki yang moden ni suka ikat rambut. Kalau ada rambut dia panjang, dia suka ikat. Nabi tak mau
you solat dengan rambut yang terikat. Kalau you nak ikat waktu belum solat, itu hal kamu. Tetapi waktu nak solat, Nabi suruh tanggalkan ikatan supaya bukan engkau saja sujud, rambut semua sujud. Tapi kadang-kadang orang yang sudah biasa ikat-ikat, dia lupa. Tak ada orang ingat kan. Macam orang pakai ihram lah, dah buka kanan, tak ada orang ingat, memang buka terus. Semayang pun buka. Wah, semayang kena tutup. Tapi kerana tak ada orang yang tegur, dia pula tak tahu, dia sudah buat satu kesalahan. Tapi mudah-mudahan solatnya sah kerana bukan dia buat sengaja. Kalau dia buat sengaja, artinya tak sah. Kenapa? Kerana tidak tutup aurat. Kerana tutup aurat satu daripada syarat sah solat. Sebalik pada soalan daripada Brother Hakimi tadi, bagus. Sekarang silk ini ada yang pure, ada artificial, ada sintetik, dia kata. Jadi kita tak maulah subahat, itu saja. Macam last week orang tanya tentang apa, kita pakai swasa, kan, cincin swasa kuning kan. Orang awam nampak kuning, emas lah. Kita tak ada, ini tembaga lebih, emas lah. Jadi lebih baik kita tanggalkan. Macam saya cerita dulu, waktu saya belajar di sana pun, saya kebetulan orang bagi swasta, pakailah. Sampai tu minta Quran, dia tak bagi. Kita tengok you minyak jari ada. Swasta tu kan, fatwa dia, asal dia boleh hasilkan masuk kepada perak, dia bukan tak boleh hasil. Jadi fatwa kebanyakan yang dia mengatakan haram tu, bukan pasal apa, dia punya emas tu boleh dipisahkan daripada perak. Boleh kita boleh? Boleh. Boleh pisahkan, sebab tu dihukum haram. Dulu asal-asal orang kata emas tu sikit, perak tu banyak. Jadi dia kata alloy lain tu banyak. Jadi dia kata haram. Puasa ni bukan emas. Iyalah, dia bukan emas. Tapi fatwa yang banyak katakan itu hukumnya haram. Saya dia banyak dengar tu. Bila saya tanya dengan Iyalah, pembahasan dia begitu. Tetapi kalau umumnya orang yang ada ilmu tu senang, dia go detail. Orang awam kata it look like emas, jangan subahat, dia kata. Tashabbuh ini Nabi tak galak actually, lebih baik clear cut. Ya, itulah Islam, dia tak suka kita in the grey area lah, nanti orang ragu-ragu. Ya, macam kadang orang pegang tasbih lah, kan? Ada pakaian tu tak sesuai dengan orang pun ada, kan? Jari kanan pegang tasbih, minum kiri, kan? Dia sibuk dengan kanan tasbih, minum kiri. Ini orang katanya, saya zikir ni. Orang kalau dekat pada Allah zikir, dia tahulah dia minum kanan. Tak sesuai, ya. Kadang-kadang sebab itu kita kena hati-hati. Macam setengah orang pakai jubah pergi pula naik kelab, tak elok lah, tak sesuai, kan. Bukan tak boleh pergi, bukan, tapi timbul fitnah lebih besar lagi. Dan Allah selamatkan kita dengan pakaian kita yang sesuai, dan sebaik-baik pakaian jangan lupa kepada ketakwaan kita, ya. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.